Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya wassalihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa mu'allimina wa man lahum huquq alaina sya'alillah lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah, pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, perempuan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini dapat lagi kita menyambung pengajian kita yang telah terputus selama beberapa lama disebabkan kita melatih atau menjalani latihan intensif agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebulan lamanya kita dilatih secara penuh masa. Di hujungnya kita harap kita menjadi orang yang bertakwa. Dilatih kita dengan banyak sembahyang, dilatih kita dengan banyak baca Quran, dilatih kita dengan banyak sedekah, dilatih kita dengan banyak selawat, dilatih kita dengan banyak zikir, dilatih kita dengan banyak ibadah, berjaga malam dan sebagainya. Di ujungnya kita harap kita menjadi orang bertakwa. Sekarang ni patutnya kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Kalau belum juga, kenapa? Apa sebab? Ada yang tak kena ya. Karena puasa ni memang dia Allah datangkan untuk memimpin kita menjadi orang bertakwa. Apa ujung ayat tadi? Ayat puasa itu ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa dia buat segala yang disuruh dan tinggalkan segala yang dilarang. Segala, tengok kata segala tu. Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Itu ciri-ciri orang takwa. Bila bertakwa baru ada jaminan keselamatan dari Allah. Allah jamin selamat orang yang bertakwa.
Di dunia pun Allah jamin, di akhirat pun Allah jamin. Dalam dunia apa kata Allah? Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang-orang bertakwa. Di akhirat pun Allah jamin juga. Ya, innal muttaqina fi maqamin amin, fi jannatin wa uyun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu sentiasa berada di darjat yang selamat, kedudukan yang selamat, pangkat yang selamat. Di mana selamatnya? Fi jannatin wa uyun, dalam syurga-syurga yang terdapat air yang berpancutan. Ada air pancut di syurga tu. Ada spring, no. Itu hebatnya bagi orang-orang bertakwa. Jadi kalau nak nikmat macam itu, kena menjadi orang bertakwa. Buat segala yang disuruh, tinggalkan perkara yang dilarang. Apa yang tahu lah, kena faham lah. Apa benda yang disuruh, apa benda yang dilarang. Kena tahu. Sebab itu Allah datang ke 5 hukum. Yang pertama hukum wajib, yang kedua hukum haram, yang ketiga hukum sunat, yang keempat hukum makruh, yang kelima hukum harus. 5 hukum itu kena kita laksanakan sebaik-baik yang mampu. Yang wajib buat semua yang tinggal. Kerana wajib itu artinya dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Yang haram tinggalkan, yang buat. Kerana haram itu artinya apa? Dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Yang sunat buat juga. Jangan malas buat yang sunat tu. Buat. Sembahyang sunat ada, puasa sunat ada, sedekah sunat ada, zikir sunat ada, baca Quran sunat ada, belaka tu. Buat, yang tinggalkan. Kerana sunat tu dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jangan jui je nama sunat, dah sunat ke wajib ni. Langsung tak sembahyang. Langsung tak puasa sunat. Langsung tak zikir sunat dan sebagainya. Makruh artinya apa? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala, kedudukannya elok ditinggalkan. Itu makruh. Jangan buat. Bila ditinggal dapat pahala. Kerana makruh itu Allah benci, cuma tak hukum, tak didenda, benci je. Yang harus dibuat atau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak berpahala. Kedudukannya tepuk dada, tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Baik tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita sambung lagi pengajian kita. Bab yang kedua. Bab yang kedua. Dulu kita dah cerita tentang akidah. Wujud lidah bapa sampai kaunuhu mutakalliman sudah kita baca dulu. Untuk malam ini kita sambung lagi. Yang bab yang kedua pada menyatakan taat. Taat dan ibadah yang zahir. Taat dan ibadah yang zahir. So kita taat. Perintah Allah taat. Yang suruh dibuat, yang tinggal jangan buat. Yang dilarang tu tinggalkan. Iaitu kata Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dia tahu ke tempat mana yang saya cerita ni. Lagi besarnya bab yang kedua. Saya kitab saya lain. Tapi isinya sama. Siapa ada Jawi gitu. Tengok pukul berapa yang Jawi. Bab yang kedua 23. Saya ni Rumi 27. Muka surat 27. Tajuk itu bab pada menyatakan berbuat taat dan ibadah yang zahir, yang nampak di kita. Itu zahir kan? Macam mana nak ambil wuduk, macam mana nak mensuci daripada najis, macam mana nak tayamum, macam itu cara insyaAllah ya. Nah, cara apa itu? Nak semayang, macam mana nak semayang supaya semayang diterima oleh Allah Ta'ala. Itu macam mana nak puasa, lepas semayang puasa. Lepas itu apa? Zakat tak ada, dan kita ini tak ada. Itu kena cara kita lain. Zakat tak ada, haji tak ada, umrah tak ada, zakat puasa semayang, hak puasa je dulu ya. Itu kitab kita ni. Nak zakat apa? Zakat dan haji itu kena cari kitab yang lain. Baik. Kata Imam Al-Ghazali ataupun Hujjatul Islam, gelarannya Hujjatul Islam, lawyer Islam. Apa saja tentang Islam dia tahu. Akidah dia tahu,
ibadah dia tahu, tasawuf dia tahu, fiqh dia tahu, semua dia tahu. Itu nama Hujjatul Islam. Namanya Al-Ghazali. Rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah rahmat dia. Allah ta'ala rahmat dia. Apa katanya? I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu fal fardu ra'sul mal wa huwa asru tijarah wa bihi fasluhun najatu nafsulun najatu wa naflu wa huwa rabhun wa bihi fawdu fi darajati. Itu cakap Arabnya. Cakap Melayunya pentak, saya tak tahu. Saya pun cakap Arab. Cakap Melayu ni, ketahui olehmu, hai talib. Apa tu talib? Penuntut. Kalau seorang lelaki, dia panggil talib. Kalau perempuan, talibah. Kalau ramai, talibin. Ini semua ni talibin lokal. Menuntut apa? Menuntut apa tuan ni? Menuntut keredaan Allah. Menuntut kasih sayang Allah. Menuntut keampunan Allah. Menuntut pahala dari Allah. Semua ni kita penuntut Allah. Siapa pun menuntut kan? Tenang kat kampung. Jadi orang bukan penuntut. Semua ni penuntut belakang ni. Termasuk cakap ni, orang cakap ni penuntut juga. Kita ni semua talibin. Bukan taliban tu dua. Banyak talibin. Kalau perempuan talibah. Ini kita ni penuntut belakang. Hai talib. Bahawasanya segala ibadah yang disuruh oleh Allah Ta'ala yang maha mulia dan maha tinggi. Tinggi tu kan tinggi atas pokoknya. Tinggi tu darjatnya tinggi mana? Mulia sangat. Allah tu maha mulia dan maha tinggi. Tak ada mengatasi kemuliaan dan ketinggian Allah Ta'ala. Ketinggian darjatnya. Jadi apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala itu ada kalanya fardu dan ada kalanya sunat. Ada kalanya fardu, ada kalanya sunat. Fardu apa penting tadi? Wajib. Apa dia wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Ada kalanya sunat, ada kalanya fardu, ada kalanya sunat. Sunat apa dia? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Yang sunatnya elok buat. Jadi yang diperintah Allah itu ada kalanya wajib, ada kalanya fardu, ada kalanya sunat. Maka fardu itu apa? Ra'sul mal. Artinya kepala segala ibadah. Modelnya ra'sul mal. Mal tu harta. Ra' tu ra'sul. Ra'sul tu dia apa? Kepala. Ra'sul mal, kepala segala harta, segala modal. Iaitu modal perniagaan. Nak berniaga nak ada modal dah. Tak ada modal apa nak berniaga kan? Jadi modal itu yang wajib-wajib. Macam orang berniaga lah. Yang buat yang wajib-wajib tu, seperti dia dah ada modal. Itu ra'sul mal. Dan dengan dia asal perniagaan kita, nak berniaga mesti ada modal. Tidak tak boleh. Jadi buat yang wajib-wajib, yang tinggalkan. Dan dengan dia kita dapat selamat. Kalau kita buat yang wajib-wajib selamat. Karena yang wajib tu dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Dia nak selamat buat. Sembahyang wajib kena buat, selamat itu. Puasa Ramadan wajib kena buat, selamat itu. Zakat cukup haul dan nisab buat, selamat itu. Pergi haji kalau cukup syaratnya pergi, selamat itu. Itu yang wajib ya. Jadi sebagai modal perniagaan. Dan dengan dia asal perniagaan kita, dan dengan dia kita dapat selamat, tak ada kena seksa. Dan sunat itu iaitu laba. Apa dia laba? Untung. Laba, keuntungan. Niaga nak untung. Beli RM5, jual RM10, untung tu. Beli RM5, jual RM6, untung lagi.
Untung pada banyak ada sikit. Orang niaga pun siapa itu? Nak ada untung. Kalau tidak apa gunanya ke? Kalau belum ada aja, beli RM5, jual RM5. Itu belum ada. Apa guna? Penat aja. Lebih teruk lagi, beli RM5, jual RM2. Macam? Teruk rugi langsung. Di niaga ni ada untung, ada rugi, ada pulang modal. Yang kita nak untung ni. Buat banyak-banyak yang sunat. Kerana dibuat, dapat pahala. Ditinggalkan, tidak berdosa. Indah, okay, tak nak pahala. Tuan-tuan dan puan-puan. Atas buat je. Jangan ingin aja. Lepas azan, muat lepas azan. Siapa ada orang tak nak sembahyang sunat maghrib? Ada ke tak ada? Berarti tak nak pahala lah tu. Nah, yang sunat maghrib dapat pahala. Lepas isyak kan? Ada orang sunat lepas isyak? Berapa rakaat? 4 rakaat anda. Lepas isyak patut 4 rakaat tu. Ini dah. Lepas isyak belum salam juga dah sabut. Dah balik. Bukan tuan-tuan lah. Ini orang Korea. Kat sini tak ada. Orang Korea yang begitu ni. Belum kali lagi ke imam tu dia dah sabut. Dah caw. Apa dapat? Tak ada berdosa tapi tak dapat apa-apa lah. Tak dapat keuntungan. Nak keuntung sembahyang sunat. Lepas isyak sembahyang sunat. 4 rakaat. Tak payah tarik awal. Dengar lalu ni. Siapa sembahyang sunat isyak 4 rakaat tidak diselangi oleh tarik awal, tak ada perbuatan apa-apa, dia terus aja 4 rakaat tu, dia dapat pahala seolah-olah beribadah di malam Qadar. Dapat pahala Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berapa tahunnya pahala? Tuan-tuan dan puan-puan, berapa tahun? 83 tahun punya. Siapa tanda kat tangan? Kena nangkap gambar mana orang tanda? Ini kamera tu. Nak ke tanda? Bila nak buat? Lepas inilah. Lepas isyak kan? 4 rakaat jangan ada diselangi dengan tarik awal. Dapat pahala seolah dia beribadah di malam Qadar, di Lailatul Qadar. Dapat 83 tahun punya pahala. Kalau tiap malam, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, tiap-tiap malam dapat 83 tahun punya pahala, banyak ke sikit. Sedangkan kita semua akan berjumpa dengan Allah SWT nanti. Tak ada siapa yang nangkat dunia. Ini yang malah. Yang meninggal dengan bawa tulang. Buat yang sunat-sunat tu. Dia merupakan keuntungan, laba. Itu nak buat yang sunat-sunat tu. Baik, itu sunat itu adalah laba. Dan sunat itu laba, iaitu laba daripada perniagaan. Dan dengan dia dapat kemenangan. Orang dapat untung, menang dia dah berniaga. Menang dia dapat untung. Menang dapat kemenangan. Dan darjat apa? Pangkat. Keuntungan di akhirat itu. Dapat pangkat Al-Muflihun. Dapat pangkat Al-Faizun. Dapat pangkat Ashabul Yamin, dapat pangkat Al-Abrar, dapat pangkat Al-Muqarrabin dan sebagainya. Itu pangkat di akhirat. Orang kemenangan dapat pangkat dan derajat di dalam akhirat dan hampir kepada Allah Ta'ala. Dapat pangkat Muqarrabin. Apa itu Muqarrabin? Yang dekat dengan Allah Ta'ala. Bersama dengan Allah Ta'ala. Kemana Allah ada dia. Itu di akhirat. Tapi banyak buat yang sunat-sunat. Apa kata dia? Nabi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ma tafarruba ilal mutaqarrabun bimisli adai maftaraqtu alaihim wa la yazalul abdu yataqarrabu ila bin nawafili hatta uhibbahu فإذا أخبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي
yantish biha wa wajlahu allati yamshi biha wa qalbahu allazi yudmiru bih. Nah, itu cakap Arabnya. Cakap Melayu ni dia. Artinya firman Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala. Tabaraka tu artinya yang Allah berkati. Itu tabaruk, berkat. Nak berkat ke dah? Berkat nanti dapat pahala. Kalau tak berkat, tak dapat apa-apa lah. Dengan berkat dapat pahala. Bukan sahabat, berkat dapat pahala. Lagi dapat apa? Saya ni pakai ini bukan saya dapat pahala ni, orang yang sedekah ni. Baru semalam saya ada tempat di sedekah ni, namanya Rida tertib penutup apa? Penutup selendang atas sahabat. Saya pakai malam ni. Mudah-mudahan saya dapat pahala makainya, orang yang sedekah pun dapat pahala. Dia bawa balik umrah, dia bagi saya malam. Semalam tadi ngajar tempat dia. Dia baginya ridaun. Dapat pahala. Itu bukan wajib. Apa hukum pakai ni? Sunat. Tu dapat sunat tu ya. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, supaya berkat datang dari Allah SWT. Mata nak berkat telinga, nak berkat lidah, nak berkat tangan, nak berkat kaki, nak berkat perut, nak berkat kemaluan, nak berkat 7 anggota yang Allah bagi tu, nak berkat mereka. Semua jadi sumber pahala ya. Apa kata Allah? Tiada menghampirkan kepadaku oleh orang yang menuntut hampir. Orang yang tak akan dekat aku tu tidak akan kecewa. Dia mesti dapat. Dia hendak dekat dengan Allah Ta'ala, dia menuntut dekat tu akan kebagi. Artinya maling apa? Yang menuntut hampir padaku dengan seumpama berbuat ibadah yang aku fardukan. Kalau buat yang wajib-wajib aja, selamat aja kan? Tapi tak ada pangkat. Apa tak? Tidak diseksa tapi tak dapat keutamaan. Tak ada sembahyang sunat. Sunat maghrib tak ada, sembahyang zuhur tak ada, sunat asar tak ada. Tak ada darjat di sisi Allah Ta'ala. Cuma dia selamat, tak ada kena seksa. Itu aja. Tapi tak ada pangkat. Siapa nak jadi askar tak ada pangkat, kan? Prebet je sampai tu apa tak? Siapa nak jadi polis tak ada pangkat? Prebet je sampai pension, apa tak? Patutnya kita nak pangkat je tak? Tidak nak ke tak nak pangkat? Di sisi Allah ada pangkat tau. Ada muflihun, ada faizun, ada abrar, ashabul yamin, dan sebagainya. Macam-macam pangkatnya, muqarrabin. Itu pangkat di sisi Allah. Lebih baik dia pangkat dunia ni. Pangkat dunia ni elok juga, bukan tak elok ya. Tapi kalau nakkan pangkat di sisi Allah, buat yang sunat. Sembahyang sunat buat, puasa sunat buat, sedekah sunat buat, baca Quran sunat buat, zikir sunat buat, selawat sunat buat, ya, itu banyak. Itu dapat pangkat di sisi Allah. Dapat darjat. Itu tabaraka wa ta'ala. Hadis kursi, ini firman Allah ni, firman Allah ni bukan Quran, ini bukan Quran, ini hadis kursi, dia hadis. Tapi dari Allah. Hadis kursi itu artinya mesejnya dari Allah. Susun katanya dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu katakan hadis. Bukan Quran dari Allah. Ya? Kalam itu dari Allah. Quran, ini hadis. Nama hadis adalah hadis apa? Hadis Qudsi. Apa kata Allah? Ya, tiada menghampirkan kepadaku oleh orang yang menuntut hampir kepadaku dengan seumpama berbuat ibadah yang aku fardukan. Kalau yang wajib-wajib buat tak ada, dapat selamat je, tapi tak dapat pangkat. Yang aku fardukan atas mereka itu. Dan sentiasa hamba-Ku menuntut hampir kepadaku dengan mengerjakan segala ibadah yang sunat. Kalau itu orang takkan hampir dengan Allah Ta'ala. Buat yang sunat-sunat. Yang dengar aja nak buat. Dah tahu nak buat. Ilmu nak tahu nak buat. Dah tahu je tak guna. Kena ngajar je. Tahu je tapi tak buat. Kena amalkan. Ilmu tu guna ilmu tu diamalkan.
Ya. Kau tidak apa guna ada ilmu? Orang yang ada ilmu tidak mengamalkan ilmunya seperti pokok tak berbuah. Apa guna? Apa guna pokok tak berbuah? Tembang aja lah. Ya? Pokoknya ada 1000 pokok. Saya nanam pokok 1000 pokok. Musang King semuanya. Pokok Musang King tapi satu pun tak buah macam. Apa guna? Tembang aja lah. Tapi imam-imam ni sepokok aja. Sepokok aja Musang King tapi punya lebat. Tiap-tiap hari keluar buahnya. Mana untung? Saya ada 1000 pokok ke dia untung dia dari sepokok aja. Yang sepokok untung ke yang 1000 pokok? Banyak buah. Sehari 300 buahnya. Buah doyan kalau sebiji buah boleh, bukan 300. Kalau 300 buah berapa? Katakan RM10 satu. RM10 sebiji doyan. Kalau 300 buah, 3,000 sehari pendapatannya. Saya 1000 pokok sebiji pun tak ada, betul? Berbunga beda, terus kenapa? Apa dapat? Mana untung? Dia sepokok ke saya 1000 pokok? Jadi tidak akan untung buat yang sunat-sunat ya. Kalau buat fardu aja dapat selamat aja lah. Dan sentiasa hamba-Ku menuntut hampir kepadaku dengan mengerjakan segala ibadah yang sunat hingga aku kasih akan dia. Bila dia buat yang sunat Allah kasih dia. Allah kasihkan orang tu yang buat sunat tu. Inna kaidah kasih sayang dari Allah. Sampai tanda angkat tangan. Kita nak kasih sayang Allah. Bila Allah kasihkan kita apa dapat? Maka apabila aku kasih akan dia, nescaya akulah pendengarannya. Artinya apa yang dia dengar tu semua dipimpin oleh Allah. Pendengarannya itu sesuatu yang diredai oleh Allah. Dia dengar yang baik-baik aja. Allah pimpin dia. Sebentar. Allah pimpin pendengarannya. Tak ada dengar nyanyi bukan-bukan. Tak ada dengar lagu-lagu yang boleh melalaikan dan mengingati Allah. Lebih-lebih lagi tak ada dengar lagu-lagu yang membawa kepada maksiat. Ada tak lagu-lagu ajak maksiat? Banyak. Mari kita menari ye. Mari kita hisap dadah Itu lagu ada maksiat. Jangan ngajak orang buat maksiat dan sebagainya. Mari kita mencuri. Mari kita minum arak. This stuff is good for you. Nyanyi ada ngajak orang buat maksiat. Kita nak macam tu. Allah pelihara pendengarannya. Dia dengar yang baik-baik aja. Dengar ustaz ngajar, dengar ustaz baca Quran, dengar tok imam baca Quran, dengar orang menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu yang dengarnya. Dengar azan dan sebagainya. Itu yang baik. Kerana Allah pimpin telinganya. Akulah pendengarannya. Bila aku kasihkan tu, saya akulah pendengarannya yang dia mendengar dengan dia, dan akulah penglihatannya yang dia melihat dengan dia. Aku pimpin mata dia. Allah pimpin matanya. Artinya Allah bagi dia tengok benda-benda yang baik-baik aja. Matanya tengok apa? Tengok Quran. Matanya tengok apa? Tengok keluarganya, tengok anak-anak, tengok isterinya. Matanya tengok apa? Tengok hadis. Matanya tengok apa? Tengok kitab. Ini dah kitab ni. Balik rumah simpan aja. Kau nak buka. Bila nak buka balik? Bulan depan mau buka balik. Ada tak jenis orang begitu? One more time. Ada tak jenis orang begitu? Simpan je. Tikui macamnya. Lipas macamnya. Patutnya semak dia balik ya. Mentelah. Jangan mentelah. Itu guna mata tu Allah pimpin matanya. Telinganya Allah pimpin, matanya Allah pimpin. Lagi apa? Ya. Dan akulah perkataannya yang ia berkata dengan dia. Artinya apa itu? Allah pimpin lidahnya. Lidahnya hanya berkata yang baik-baik aja. Berzikir aja. Tasbih aja. Tahmid aja. Tak ada lain kerjanya lidahnya berzikir aja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimah tadi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah,
Allahu Akbar. 4 kalimah tu kata Nabi ringan di bibir tapi berat pada timbangan. Di bibir ringan je. Apa kata ringan? Senang nyebutnya. Saya nyebut tadi ada pensan tak? Ada. Siapa tak keluar suara saya sebut ada tak? Saya sebut tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Senang ke susah? Senang benar-benar. Tak ada pensan nyebutnya. Tapi bila ditimbang di akhirat esok, berat penuh pahalanya. Siapa tak nak kata? 4 kalimah tadi. Ringan di bibir tapi berat pada timbangan. Kalau berat timbangan apa jadi? Tadi tu Imam dah baca. Fa amma man saqulat mawazinuh. Apa dia? Fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Nak syurga Allah redha, nak makanan syurga Allah redha, nak mahligai syurga Allah redha, nak apa? Pakaian syurga Allah redha, nak kenderaan syurga Allah redha. Lebih lagi orang lelaki nak apa? Di syurga nak apa? Bidadari Allah redha. Apa tak nak? Dia baca tadi tu. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Tidak itu. Senang masuk syurga. Kerana lidahnya dipelihara oleh Allah Ta'ala. Sebut yang baik-baik je. Itu lidah. Dan akulah tangannya yang memegang ia akan dia. Tangan tu bukan apa? Bukan Quran. Tangan tu bukan apa? Bukan kitab. Tangan tu bukan apa? Bukan cangkul. Bagus tu bukan cangkul. Cangkul ya. Tangan tu bukan apa? Bukan kail. Okey apa? Tangan tu bukan apa? Bukan jarin. Untuk kehidupan. Bagus tak? Bagus itu. Ya. Allah pelihara tangannya. Itu tangannya. Syarat dia buat yang sunat-sunat. Ya? Buat yang sunat-sunat tu tangannya dipelihara oleh Allah Ta'ala. Yang dia memegang dengan dia. Akulah kakinya yang dia berjalan dengan dia. Allah pelihara kakinya. Dia pergi tempat-tempat yang bagus-bagus je. Dia pergi tempat orang ngaji. Dia pergi ke masjid. Dia pergi ke surau. Dia pergi tempat orang berjemaah. Dia pergi tempat orang gotong royong. Itu kakinya. Pergi ke orang ziarah orang mati dan sebagainya. Kaki yang begitu. Allah pelihara kaki itu. Ya, kaki yang tak ada pergi ke mana? Tak ada pergi ke karaoke. Tak ada pergi berjoget. Tak ada pergi mana? Tak ada pergi tempat orang buat maksiat. Dan sebagainya. Allah pelihara kakinya. Tapi syarat buat yang sunat-sunat tu. Dan akulah hatinya yang dia mencipta-cipta dengan dia. Aku pelihara hati dia. Artinya apa? Dalam hati itu sifat yang baik-baik aja. Dalam hati ada apa? Syukur. Dalam hati ada apa? Ikhlas. Dalam hati ada apa? Sabar. Dalam hati ada apa? Tawakal. Dalam hati apa? Menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Tawadhu. Itu aja dalam hati dia. Allah pelihara hatinya. Hari tambah. Bila banyak buat yang sunat-sunat, matanya Allah pelihara, telinganya Allah pelihara, lidahnya Allah pelihara, tangannya Allah pelihara, kakinya Allah pelihara, hatinya pun Allah pelihara. Siapa tak nak kata? Siapa tak nak? Nak kita nak? Jadi banyak buat yang sunat-sunat tu. Ini tak nama sunat tajwid, jadi biarlah sunat kau wajib. Buat banyak yang sunat. Sama ada semayang sunat, atau puasa sunat, atau zikir sunat, atau apa saja yang sunat-sunat. Alright. Itu firman Allah tu ya. Dan ketahui olehmu hai Talib bahawa tiada kuasa engkau mendirikan akan segala ibadah yang disuruh oleh Allah Ta'ala itu kecuali dengan sungguh-sungguh engkau memeliharakan akan hatimu. Nak buat ibadah kena pelihara hati tu. Lawan-lawan hati tu. Malas ni lawan juga. Tak seronok lawan juga. Macam ngaji ni kau seronok no? Seronok no ngaji ni? Lawan. Tunggu juga sampai habis. Lama-lama baru datang. Allah bagi dia datang keseronokan. Mula-mula nak lawan. Seronok ke? Mana seronoknya? Macam orang tablik ni. Seronok ke? Pergi ke rumah-rumah. Ditengkin orang. Ada orang nengkin. Ada orang nengkin. Aku tak tahu kitab berapa lama ada tu.
Mana pergi ziarah rumah orang. Nah, dia tetap lepas asal pergi ziarah ada tak? Dari rumah-rumah. Ini kena lawan. Walaupun berbagai-bagai ujian yang didatangkan. Kerana Allah pimpin. Itu tak ya. Itu hati nak jaga. Pujuk hati itu supaya kita betul-betul taat kepada Allah Taala. Pujuk hati itu supaya jangan kita buat maksiat. Sebab dalam hati kita mesti ada sabar, mesti ada syukur, mesti ada tawakal, mesti ada apa lagi? Ikhlas. Mesti ada tawadhu, mesti ada rasa qanaah. Apa qanaah? Cukup dengan apa yang ada dalam hati itu. Itu bila ada orang itu baru dia boleh mengerjakan ibadah. Boleh mengerjakan yang sunat, boleh meninggalkan yang haram, ya. Itu dia. Kena pelihara hati dulu. Mana kita ni? Hatimu dan segala anggotamu pada tiap-tiap ketikanya dan pada tiap-tiap nafasmu. Turun naik nafas, mesti beribadat kepada Allah Ta'ala. Mesti merasakan itu adalah ibadah. Nafas turun naik nafas tu. Dan nafasmu daripada ketika pagi hingga petang, tiap masa tengah duduk tu ingat pelihara hati tu. Biar ikhlas, nak buat apa nak buat baik, tak nak buat yang jahat. Tu. Dan tiada kuasa engkau atas demikian itu melainkan apabila engkau aturkan, kena ada program, kena ada aturan, bahagian segala waktumu itu dengan wirid-wirid. Nak aja wirid, jangan malas nak wirid. Lepas mayang kena tunggu wirid. Terima wirid kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ikut wirid belakang tu. Jangan bangkit. Ini dah lepas salam bah. Apa bah? Bah tu apa? Naik bah. Bah tu apa? Kumbah. Tahu kumbah? Lepas salam kumbah. Jangan lupa ini kan. Baisah, ada yang kumbah. Nak lekat balik. Apa ada rumah kau tak bingung macam ada rumah tu. Itu yang tengok. Pendekar bujang lapuk, musang berjanggut. Ya, lagi apa? Three Stooges. Itu yang tengok. Padahal wirid dulu. Rajin wirid-wirid tu. Rajin baca-baca Quran. Rajin tasbih, rajin tahmid dan sebagainya. Itu suku wirid dulu ya. Dengan wirid-wirid dan ibadah-ibadah daripada pagi hingga petang. Lepas ini kita akan baca ada perkara-perkara yang sunat kita lakukan. Lepas subuh apa nak buat, lepas zuhur apa nak buat, nunggu asar. Lepas asar apa nak buat, nunggu maghrib. Lepas maghrib apa nak buat, nunggu isyak. Itu akan kita baca insyaAllah kita ni. InsyaAllah lah. Kalau tak padam lah. Kalau padam cari ustaz lain yang ajarnya. Ada tu ya. Tiap-tiap waktu tu buat ibadah. Maka engkau ingatkan pada tiap-tiap waktumu akan segala ibadah yang disunatkan Allah Ta'ala. Maka engkau kerjakan dia. Ya. Baik, syahadan. Apa itu syahadan? Bermula. Itu syahadan. Cakap Melayu tu bukan cakap Arab tu. Syahadan tu dia bermula. Apabila engkau bangun daripada tidur, dia dah mula atur program kita. Apa nak buat bangun tidur? Apabila engkau bangun dari tidur, maka hendaklah engkau bangun dahulu daripada terbit fajar. Bangun biar awal. Waktu pukul berapa? 5:52. Nah, 5:52. Bangun pukul 5 paling komanya. Kalau boleh 4:30 non. Atau pukul 4 lagi boleh. Betul bangun tu lah. Terus ambil wudu dulu. Semayang dulu. Tahajud boleh. Hajat boleh. Apa yang boleh. Seorang-orangnya sunat wudu. Atau sunat tahajud. Betul. Bangun dulu awal-awal. Jangan pukul 6 kau nak bangkit. Waktu pukul 5:52 bangkit pukul 6. Orang dah azan. Itu mula kalau kabut. Asal datang masbuk. Itu bukan ciri orang takwa tu. Jadi awal-awal bangun. Maka hendaklah engkau bangun dahulu daripada terbit fajar. Dan adalah yang pertama-tama berlaku dalam hatimu dan lidahmu itu zikir Allah. Baca doa. Apa doanya? Allahumma akhina
Allahumma apa ni dah lupa. Allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, Dialah yang menghidupkan mematikan dan kepadanya lah kami akan kembali. Ya. Sebut tu. Sini ada doa. Panjang doa ni, tapi yang pendek boleh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Siapa tak apa yang kata? Kalau tak apa yang benar-benar apa je. Ya. Baca doa tu. Berzikir dalam hatimu dan lidahmu. Zikrullah Ta'ala, ingatkan Allah Ta'ala. Maka baca olehmu ketika itu, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulk lillah wal azamatu was sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillah rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'asana fi hadzal yawm ila kulli khairin wa a'udzu bika min an ajtariha fihi su'an aw ajrahu ilal muslim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Nas'aluka khairun hadzal yawm wa khairu ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Kalau boleh. Tak apa ayat pertama tadi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau tak apa balik ke apa ni? Tanya tu imam. Tu imam di mana? So dia jawab. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baca betul-betul. Alhamdulillahillazi panjang Z tu. Ahyana ba'dama panjang ma tu. Ba'dama mad jaiz munfasil. Amatana wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allazi, Dia ahyana, yang menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah dimatikan kita malam tadi. Kita tidur atau apa? Mati. Tu hidup balik. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami akan dikembalikan. Itu doa tu ya. Kalau yang itu tak apa sajalah. Itu dah ya. Kemudian ya, maka apabila engkau memakai akan kain, kain, maka hendaklah engkau niatkan dengan dia untuk mengerjakan suruhan Allah. Kita pakai pakaian itu apa niatnya? Menutup aurat. Tutup aurat tu. Jangan pakai seluar pendek pergi masjid. Beliau ingat niat menutup aurat. Suruhan Allah. Dan pada menutup auratmu, dan jangan engkau qasadkan memakai kain itu supaya dipuji. Pakai tu jangan niat nak puji. Macam saya pakai kain ni, jangan ada niat nak puji. Dia puji doang, lawa benar je. Saya pakai ni kenapa? Dan mudah-mudahan orang yang sedekah dengan ni dapat pahala. Dan saya pun dapat pahala makan ni. Biar ikhlas untuk mendekat Allah. Allah rakam apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din. Dan kamu tidak diperintahkan melainkan beribadah kepada Allah dengan penuh ikhlas dan kerana agama. Jangan kalian nak puji doang. Dan tak puji doang apa dapat? Kalau ada orang puji saya kejap ni, cantik penuh ustaz pakai ni. Apa dapat? Apa anda dapat? Sakit hidung aja. Kenapa sakit hidung?
kembang sampai ke kampung. Apa anda dapat? Kalau sekali puji bagi 50 ringgit, boleh tak ada? Ini dah, apa anda? Jadi, pakai hidung jangan. Biar semata-mata kerana Allah. Tapi kalau Allah puji esok di akhirat, apa dapat kalau Allah puji esok di akhirat? Dapat syurga. Dapat lepas daripada siksa kubur, dapat lindungan aras di mahsyar. Nak kita nak? Kalau Allah puji, itu dia. Ya. Alright, habis. Akan datang kita baca ini suatu pasal pada menyatakan adab qada hajat. Ini benda taat yang kita nak buat tu. Boleh nampak tak ya? Adab kita nak qada hajat. Apa qada hajat? Nak berak, nak kencing, masuk tanah. Ada. Jadi ibadah tu. Kalau kita ikut peraturan-peraturan itu, mati kita dalam tu, tak ada mati hina. Kita mati dalam keadaan beribadah kepada Allah Taala. Anda tahu kan? Ada orang mati dalam tanah? Ada. Kalau dia ikut peraturan-peraturan yang masuk tanah tu, matinya dikira sebagai ibadah kepada Allah Taala. Mati baik tu. Tapi kalau dalam masjid ni, dia duduk dalam masjid tu, ngumpat orang. Tengah ngumpat tu, anu mati macam. Mati dalam maksiat. Yang mana dah? Mati dalam ibadah ke mati dalam maksiat? Alright, itu akan datang kita baca insyaAllah. Sekian dulu. Aku qauli hadza. Sebelum itu, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada nak bangkang. Nak baik benar dah ya? Ada siapa-siapa nak tanya? Saya bagi peluang. Ada siapa-siapa nak tanya? Bangkang mau bagi peluang, tanya mau peluang. Tak ada. Mana dapat belakang tu? Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belakang. Asal dia dapat. Mana nak cari? Hanya ada di masjid Sungai Lesung. Ya. Memanglah tuan-tuan. Kalau dia ajar dapat tu tandanya murid tu pandai. Kalau dia ajar tak dapat, orang ni tak dapat, semua tak dapat, itu tanda tok gurunya bingung. Murid tak ada kena apa-apa. Kalau semua dapat, muridnya pandai. Kalau siapa tak dapat, tok gurunya bingung. Jadi salah satu daripadanya. Baik, sekian dulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.